Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Al-babul awal syarhut ta'am. Bab yang pertama pada menyatakan syarhut ta'am, artinya sangat loba kepada makanan. Adalah sangat loba atas makanan sengaja daripada asal segala kejahatan, kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Kerana daripadanya terjadi keinginan faraj. Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima', nasaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Kerana tidak dapat menunaikan dua keinginan ini melainkan dengan harta. Dan terjadi daripada ingin kepada harta, ingin kepada kemegahan. Kerana sukar mengusahakan akan harta melainkan dengan kemegahan. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya, nasai berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Misal seumpama ar-riya, at-takabbur, dengki, berseteru dan lain daripadanya. Dan tempat keluarnya itu ialah perut. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lafar. Maka bersabda bangsa, ma min amalin ahabba ila Allah ta'ala minal ju' wal atash. Tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Dan sabdanya, sayyidul a'mal al-ju', penghulu segala pekerjaan ialah lapar. Dan sabda Rasulullah SAW, al-fikru nisbul ibadah wa qillatu ta'am hiyal ibadah. Maka tajuk yang dibincang oleh tuan pengarang di sini ialah satu dari proses untuk menjaga qalbi, iaitu batin lagi hati insan. Sebab bila hati itu baik, maka semua akan jadi baik. Bila hati itu rosak, maka semua akan menjadi rosak. Maka qalbi apabila dijaga dengan baik, yakni dikenalkan dia akan Tuhannya, dirapatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalbi itu akan jadi kalbi yang elok, hati yang baik. Dan bila hati baik, dia rapat dengan Tuhannya dan dia mengenali akan Tuhannya dengan sebenar pengenalan, maka akan lahirlah segala sifat-sifat mahmudah. Maka yang dibincang di sini ada dua perkara, iaitu berhubung dengan masalah iaitu pemakanan. Al-Quran menyebut kulu washrabu wala tusrifu. Dua had hukum di sini sebut. Pertama, kulu washrabu, naklah kamu makan dan minumlah. Ini satu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengizinkan manusia sebagai hamba-Nya mengecapi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Kulu mana makan, washrabu dan minum oleh kamu. Tapi di sini wala tusrifu, jangan melampaui. Teman, melampaui mana sama ada dari sudut pengambilan makanan itu sendiri daripada sumber-sumber yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam hadis, kullu lahmin nabata minas suqti fannar aulabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada rezeki yang haram atau rezeki yang tidak elok, maka disediakan bagi dia ialah an-nar, bakaran azab neraka di akhirat. Jadi ada dua konteks yang kita kena imbang. Pertama, disuruh makan. Kita bukan malaikat, kita makan dan minum, cuma disuruh kawal. Proses dia pengambilan mesti bersih. Kemudian penggunaan matlamat kita makan dan minum ialah tujuan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiganya ialah kasat tujuan tadi. Makanan dia bersih betul, kemudian kasat dia, dan dia akan diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana tiap-tiap perkara itu dia ada dua pasangan, bercakap, ada bercakap yang disuruh dan ada sebaliknya. Melihat, ada melihat yang dibenarkan, ada sebaliknya. Berjalan, ada berjalan yang disuruh kita berjalan tempat-tempat yang elok, dan ada sebaliknya. Begitu jugalah al-batan, itu perut, ada benda yang disuruh kita masukkan dengan baik, maka ada benda yang sebaliknya.
Contoh makanan yang halal apabila dimakan dia menepati sebagai benih. Makanan yang halal menepati sebagai benih. Bila kita makan benda yang halal, Masya Allah, dia akan tumbuh, itulah yang baik dalam jiwa dia. Mana hati dia akan jadi baik dan pemikiran dia akan jadi baik. Dia akan membawa maknanya rangkaian begitu. Berbanding dengan sebaliknya, kalau dia memakan benda yang tidak elok, menyebabkan maknanya perangai dia akan berubah. Maka setengah daripada disebutkan sini untuk menjadi kawalan, kata Tuan Pengarang, ialah cara dia Rasulullah suruh kita mensedikitkan, mensedikitkan. Al-fikru nisful ibadah, fikir itu setengah daripada ibadat. Kemudian qillatu ta'am tu yang ibadah, mensedikitkan akan makan adalah setengah daripada ibadat. Jadi kita kurangkan makan dengan niat qasad menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya amat besar. Pahala dia adalah amat besar. Kita makan pun begitu juga, kita mengingati kurnia Allah Subhanahu wa taala, di mana makanan yang kita ambil kita memerhatikan kurnia dari dia, sehingga kita terasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Lepas tu jangan kita makan, jangan minum, jangan ambil dan guna segala kepunyaan Allah di atas muka bumi ini milik dia, melainkan kita memandang akan sifat dia, memandang kebesaran dia, memandang keagungan dia, dan kita gunakan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ringkas berhubung dengan masalah satu anggota, dia ada 7 anggota yang wajib kita jaga. Mata jangan kita lihat benda yang dilarang. Maknanya segala anggota yang kita gunakan, pastikan yang mencatat amalan ialah para malaikat sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Dan tajuk yang pertama ni benih yang akan dimasukkan ke dalam menjadi sumber darah daging insan. Kita pastikan yang baik, kemudian kita gunakan seperlu sahaja. Maka dia ada kelebihan yang disebutkan dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, seumpama yang disebutkan tadi. Dan keduanya sabda Rasulullah SAW, afdalukum indallahi atwalukum ju'a wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi kullu akulin syarubin na'umin. Yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala ialah yang lebih lama laparnya dan berfikir. Dan yang lebih dibenci oleh Ta'ala kepada kamu ialah yang banyak makannya dan banyak minumnya dan banyak tidurnya. Kullu akul syarub na'um. Dia bila banyak benda ni, maka rohani dia akan menjadi malap. Oleh kerana itu apabila kita kurangkan dia, maka rohani dia akan jadi terang. Itu sangkutan antara rohani dengan jasad. Bila rohani dia tadi cantik, maka kita akan lihat di antara amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian dalam kehidupan insan ini ada 2 perkara yang besar. Pertama dipanggil matlamat. Dipanggil matlamat. Yang kedua ialah keperluan. Makanan, minuman, harta benda, kediaman, kenderaan dan segala-gala yang lain, dia merupakan keperluan. Maka di sana ada satu lagi atas lebih besar dipanggil matlamat. Keperluan, oleh kerana kita dijadikan oleh Ta'ala jenis spesies insan yang perlu pada makanan, minuman dan keperluan yang lain, maka syarak telah mengatur cara mengambil, cara mengguna. Tujuan itu saya jadi selamat dia mengguna dunia dan akhirat. Ada pun satu lagi benda yang paling besar kali ialah matlamat. Matlamat insan diletakkan oleh Ta'ala sementara di dunia ialah untuk mengizharkan ubudiyah. Izharul ubudiyah, mana menzahirkan kehambaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan arti kata lain, menjunjung titah perintahnya dan jauhkan segala larangan. Dan di hari Jumaat ni pun kita tengok khutbah. Rukun di antara khutbah ialah al-wa'iz. Al-wa'zu bittaqwallah, berpesan dengan takwa Allah. Ittaqullah, tu khatib akan baca. Kalau dia tak sebut ittaqullah, tak pesan dengan takwa, makna khutbah itu tidak sah dan sembahyang Jumaat itu pun tidak sah. Menunjukkan berpesan dengan takwa ni benda besar. Dan apa itu dikatakan takwa?
ila intisarul awamir wajtinabun nawahi zahiran wa batinan, menjunjung segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya zahir dan batin dia. Itu mana takwa Allah, mana kita menjunjung. Satu. Yang keduanya, mana mungkin insan atau manusia itu boleh menjunjung perintah Allah Ta'ala kalau sekiranya dia tidak mendapat pendedahan apa benda yang disuruh dan apa benda yang dilarang. Dia mesti mana mentingkan pada ilmu. Sebab ilmu itu sebagai nur menyuluh. Sebab itu kalau dalam satu program besar, ya, sebelum program itu berjalan, dia satu perkara yang penting dia akan dibuat oleh urus dia ataupun pengurusi. Apa dia? Ialah taklimat. Ya, dia kalau ada tak ada taklimat, dia orang akan tercengang. Nak buat apa? Dia mesti ada taklimat. Ya, taklimat yang memberikan pendedahan. Program kita sekian masa sampailah akhir. Berpandu pada taklimat, dia akan jalan cantik program. Maka taklimat kita sebagai insan di atas dunia ni adalah dua benda besar, Al-Quran was Sunnah. Itu taklimat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, pendedahan untuk manusia mengolah kehidupan dia sebagai khalifatullah yang telah yang diamanahkan untuk menyandang dan menggalas mana tanggungjawab dan akan semua itu dihisap dan diberikan ganjaran yang setimpal. Jadi oleh kerana itu, takwa merupakan perkara yang amat besar dalam kehidupan dia. Dan takwa disebut ulama adalah dia rangkuman daripada 3 unsur. Yang pertama ialah al-ilmu, yang kedua al-amal, dan ketiga ni ialah al-ikhlas. Ya, mana mungkin manusia nak berjalan kalau dia tidak mengetahui cara ni. Maka oleh itu ilmu paling kurang sebagaimana kita maklum ialah mengenali dia, Tuhan punya milik segala alam dan segala makhluk, itulah Allah SWT. Maka di sana ada ilmu khas dipanggil tauhid atau usuluddin atau fiqhul akbar, iaitu nama ilmu yang pertama sekali. Dan insya-Allah mungkin kita semua dah selesai benda tu, ya, cuma kita diolah, diulang, ditakrir, ya, diulang kaji dalam program-program kuliah dan sebagainya untuk memantapkan pengenalan diri insan kepada Tuhan yang mencipta alam itu sendiri. Yang kedua adalah urusan dalam pelaksanaan, melaksanakan segala ibadah dalam konteks individu, masyarakat dan sebagainya. Kita dihurai panjang lebar dalam kitab fiqh, bermula daripada babul taharah, kemudian pergi pada babul munakahat, kemudian pergi pada babul muamalah, dan pergi pada babul jinayah. Semua lengkap dengan nas-nas Quran dan hadis-hadis sahih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiganya ilmu yang dipanggil tauhidul khas ataupun ilmu tasawuf atau ilmu sir atau hakikat. Dia terus menjurus kepada tempat besar, tempat tilik Allah Ta'ala, iaitu ilmu membincangkan qalbi insan, hati insan atau ruh insan itu sendiri. Sebab dia tempat tilik Allah Ta'ala. Dalam arti kata lain, penilikan diterima atau ditolak amalan tadi ialah bergantung kepada isi dalam qalbi insan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Ta'ala tidak hanya lihat kepada jasad luar kita, itu bukan ukuran dia, tapi dia tengok di dalam qalbi insan. Bila qalbinya bersih, maka insya-Allah amalan dia akan jadi cantik dan amalan itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana kita sebagai insan di dunia ini, dua perkara yang amat besar untuk memastikan keselamatan dunia dan akhirat, iaitu kita harapkan dibuka oleh Allah Ta'ala dua pintu. Satu dipanggil babul amal, satu lagi dipanggil babul qabul, ya, pintu mengerjakan amalan-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebagai bekalan kita sebagai insan. Dan kedua dipanggil babul qabul, iaitu pintu penerimaan. Apabila amal insan itu dibukakan Ta'ala, pertama dibukakan kalbi dia, babul amal, ya Ta'ala tembakkan nur dalam kalbi insan, nurul hidayah, nurul inayah dan nurul riayah, 3 benda yang besar. Maka insan akan terpandu jalannya. Pertama dipanggil, ditembakkan nurul hidayah, cahaya hidayat, yang mana insan tu akan lepas daripada kekufuran dan kesyirikan dengan Allah Ta'ala. Yang kedua ditembakkan, dibagikan pada insan tadi, iaitulah dipanggil nurul inayah, mana cahaya bantuan Tuhan.
dalam mengolah amalan-amalan ini banyak gangguan-gangguan daripada musuh, syaitan, nafsu dan sebagainya. Bila Tuhan bantu, maka dia akan dapat jalan dengan baik. Dan yang akhir, yang paling tinggi adalah ar-ri'ayah, nurul ri'ayah, dia adalah cahaya pemeliharaan. Ini paling tinggi, sentiasa dia dapat pemeliharaan daripada Ta'ala. Di bawah sikit daripada maksum. Kalau Nabi dan Rasul itu khas, dia dapat maksum, langsung dia tak kena dosa dan pahala, sebab dia memegang jawatan besar, membawa amanah agama Allah. Ada pun yang bawah sikit, dia panggil mahfuz, dia kena dosa tapi dia cepat membersihkan. Ini di antara orang yang mendapat ri'ayah, mana bantuan daripada Allah SWT yang ditembak dalam qalbi insan. Sebab itu kita mohon kepada Allah supaya kita dapat hidayah, inayah dari ayah. Hidayah petunjuk, inayah bantuan, dari ayat pemeliharaan. Jadi dalam konteks maknanya kita membentuk satu benda yang besar, ialah untuk menjadi insan al-muttaqin, sehingga amal dia diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi bekalan besar kita di sana besok. Sebab ada di sana insan yang langsung tidak dibuka, umpama orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, maka ditutup langsung. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya, kalbi dia ada ghishawah, penutup, sehingga dia tak nampak langsung nur Islam dan nur iman itu sendiri. Yang kedua, ada orang yang dibukakan, seumpama kita telah dibukakan oleh Allah Ta'ala, ia telah dapat iman, dapat Islam dan dapat mengerjakan amal saleh, ya, sekadar yang diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana satu tanggungjawab yang paling besar, kita memelihara, ya, memelihara supaya amal kita tadi cantik, bersih, dan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dasar untuk diterima dan diberikan ganjaran besar di akhirat, al-jannah, syurga, ialah dasar kepada nazif, mana pembersihan. Lepas itu disebut al-islamu nazif wa tanazzafu wa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kita melakukan pembersihan, dan tidak akan dibenar ke syurga melainkan orang yang bersih. Maka bersih akidah dengan ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu ataupun dipanggil sebagai ilmu usuluddin. Dan bersihnya amalan lahir kita ialah ilmu fiqh, ya, dengan furu' fiqh, usul fiqh, kaidah fiqh dan sebagainya. Dan ketiga, bersih tempat besar qalbi, itu ilmu tasawuf atau ilmu sir atau ilmu ihsanuddin, ya, dan banyak nama yang diberikan. Walhasil itu tiga benda ada dalam hadis sahih disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita laksanakan tiga ini, insya-Allah dia akan jadi insan yang bersih dalam amalan dia. Maka mudah-mudahan amalan dia tadi benar-benar jadi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bekalan kita di sana nanti. Maka dalam konteks kebersihan ini, di antara kesan ialah al-batin, perut, yang dibincang oleh tuan pengarang di sini ialah yang kita masukkan dalam rongga makna batin kita. Disebut dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, ma mana abnu adam wi'an syarr min batnihi hasba bin adam luqaimatun yukinna sulbah fa in kana wala budda fasulus li ta'am wa sulus nafas wa sulus li syarab wa sulus li nafas atau kama qala. Mana tidak memenuhi, manusia akan bencana bekas yang terlebih tidak elok, yang jahat mentah elok daripada perut. Memadalah anak Adam itu beberapa suap yang membetulkan tulang belakangnya, dan menyebut akan di hadis ini dalam Imam Al-Ghazali dalam Ihya Arba'in fi Usuluddin, dalam kita Arba'in fi Usuluddin. Makna di sini nyatakan bekas itulah wi'a, ya, ada bekas. Maka bekas yang paling tak elok kita penuhkan ialah perut. Sebab bila dia penuh, maka dia ada kurang nur dia. Hati dia perlu kepada nur. Nur sebagai penyuluh untuk berjalan. Maka kalau berjalan waktu malam tak ada nur, dia ada muskil. Maka ruhani ini benda nur. Maka Nabi menyatakan, iza aqallu rajul at-tu'ma muli'a jawfuhu nuran. Apabila seorang itu mensedikitkan makan, bukan dia tak makan, tapi dia sedikitkan makan, maka muli'a jawfuhu nuran, atau penuhkan batin hati dia nur, ya, nur akan terang dalam qalbi dia dan membawa kepada terang dalam perjalanan dia menuju kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding kalau sekiranya dia memenuhkan perut dia, ya, penuh, jadi akan jadi tumpuan dalam kehidupan dia ialah makan.
Kita makan tujuan untuk hidup beribadah, bukan tujuan hidup ialah makan. Itu maksudnya. Jadi Nabi berikan kepada kita pembahagian dia, ya, iaitulah hasbabna adam lukaimatun yukimna sulbah fa in kana wala buddha fasulusul li ta'am wa sulusul li syarab wa sulusul li nafas. Nabi kata bagi tiga, satu bahagian 1/3 perut kita diisikan makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 ialah pernafasan. Jadi mana segi kesihatan dia cantik. Tapi kalau banyak makan, dia dah over, dia dah lain kan. Dia nak bangun pun dah tungkat macam JCB lah. Jadi sebab tu dah puasa adalah perkara yang sangat digalakkan. Sebab tu amalan yang Nabi suka ialah saumu Daud, kana yusumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasa sehari, tak puasa sehari, puasa sehari, tak puasa sehari. Mana senang. Sebab tu kalau kita tengok dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, segi fizikal manusia dia lemah, nampak macam tak makan, tapi ibadat insya-Allah dia boleh khatam Quran, dia boleh tarawih malam, dia boleh qiyam. Tu ada rahsia dia. Sebab bila unsur jasad kita kurangkan, unsur dalaman dia akan laju, dia unsur rohani dia akan segar. Tapi kalau kita layan jasad semata-mata, luar saja, maka dalam tu dia akan jadi malam. Itu pengalaman disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu riyadhah, mana qillatu ta'am hiyal ibadah. Apa mensikitkan makan tu dikatakan sebagai satu ibadat, sebab dia ada kesan-kesan, dia maknanya kontak dengan qalbi insan. Ya, bila disikitkan makan, maka qalbi dia akan terang, dan bila qalbi dia terang, mudah dia suluk atau berjalan ke hadrat makrifat akan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan beberapa peringatan daripada ayat dan hadis Rasulullah SAW dan perayaan ulama dan kitab, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat riayah, bantuan daripada Allah, pemeliharaan daripadanya sehingga akhir umur insya-Allah, dengan keberkatan Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.